Yang dimuliakan terima seterusnya jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur untuk kesekian kalinya pada pagi ini bagi meneruskan siri kuliah bulanan kita dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kita sekarang masuk pada surah yang baru, yaitu surah Al-Duha, satu lagi surah Makkiyah pada pagi ini, yang mana surah ini hanya terbahagi pada satu bahagian saja yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh sebagai bahagian nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempoh hari kita telah sama-sama belajar dan tamat pada sedikit sebanyak tadabbur kita dalam surah Al-Lail, ya. Dan pada pagi ini kita masuk pada surah Al-Duha. Ada sedikit sebanyak perbezaan antara kedua-dua surah ini kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan. Contohnya dalam surah Al-Lail menyebut tentang malam terlebih dahulu, manakala dalam surah Al-Duha menyebut tentang waktu siang ataupun waktu duha terlebih dahulu. Dan ini dua sifat yang bertentangan antara waktu malam dengan waktu siang. Manakala dalam surah Al-Lail juga menyebut tentang khitab ataupun yang ditujukan itu kepada kafir Quraisy, ya, secara langsung. Manakala surah Al-Duha ini yang ditujukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surah Al-Lail, kalau kita refresh semula berkenaan dengan bagaimana Allah SWT sebut wala sawfa yarda, dalam ayat yang ke 21, ya, dalam surah Al-Lail, dan pasti kelak maksudnya dia akan puas hati dengan apa yang dilakukan. Dan ayat ke-21 ini menyebut tentang secara umumnya mereka, tetapi dalam surah Al-Duha ini disebutkan secara spesifik bagaimana Nabi SAW akan menjadi redha, ya, kepada nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalau kita tengok pada ayat-ayat kelima, makna kata bahawa ayat ke-1 ini secara umum dalam surah Al-Lail, ayat kelima ini secara spesifik, ya, dalam surah Al-Duha secara umum kepada mereka yang melakukan apa yang dituntut. Manakala ayat kelima ini secara khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu juga tentang surah Al-Duha ataupun surah Al-Lail ini disebutkan dalam satu ayat fasanyassiruhu lil yusra, ayat ke-7, yang bermaksud bahawa maka kami akan memudahkan kepadanya dalam menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit sebanyak berkaitan dengan bagaimana digunakan harta benda itu untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok pada surah Asy-Syamsu sebelum surah Al-Lail itu menyebut tentang bagaimana susah sebenarnya untuk seseorang itu menggunakan harta benda, ya, dalam mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Falam tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba, dalam surah apa nama ni sebelumnya. Tetapi kalau kita tengok dalam surah Al-Lail disebut fasanyassiruhu lil yusra, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebenarnya bukan surah Asy-Syamsu tapi surah Al-Balad. Surah Al-Balad menyebut susah untuk mengeluarkan harta benda, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Asasnya adalah nak cari harta benda ni bukan senang, ya, susah. Tetapi tiba-tiba kena sedekah dan kena berzakat dan sebagainya berkaitan, jadi susah sebenarnya. Cuma dalam surah Al-Lail disebut fasanyassiruhu lil yusra, Allah SWT memudahkan seseorang yang memiliki hati yang baik itu untuk dia melakukan kebaikan atau kebajikan, dipermudahkan jalan. Dan dalam surah Al-Lail disebut sedemikian, dan dalam surah Al-Duha menyebut
tentang bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita tentang pengorbanan harta benda dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya dalam ayat ke-8, wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, bukankah kami telah mendapati kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang miskin, kemudian kamu diberikan kecukupan. Ya, contohnya dengan Allah SWT mentakdirkan pernikahan berlaku dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan sebab itu berlakunya pengorbanan harta benda yang untuk menyebarluaskan agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit sebanyak beberapa contoh ya, yang kita boleh ambil ibrah daripada surah-surah yang kita belajar sebelum daripada ini dengan surah yang kita sedang baca pada hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kata Asy-Syaikh, surah ini dinamakan surah Ad-Duha. Wasumiyah hadhihi surah bil-Duha liqaulihi ta'ala, pada ayat yang pertama lagi. Ya, sebagaimana dalam beberapa surah yang lain sebelum daripada ini, kata Asy-Syaikh, surah ini dinamakan bersempena dengan Allah SWT menyebut dengan surah Ad-Duha pada ayat yang pertama. Dan ini ada satu lagi perkataan sumpah. Ya, Wad-Duha ini dua kalimah. Waw itu satu kalimah, Ad-Duha itu satu kalimah. Dan waw itu adalah waw qasam. Ya, Ad-Duha ini adalah demi waktu duha, ya, demi waktu pagi, waktu duha, yang mana Allah SWT bersumpah dengan tempoh waktu. Dan begitu juga dengan ayat yang lain, wal 'asr sebagai contoh yang lain. Kita manusia boleh bersumpah, tapi kita tak boleh bersumpah dengan yang lain melainkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempoh waktu ini salah satu contoh untuk menunjukkan kekuasaannya dalam mengawal ataupun menguasai satu-satu keadaan. Jadi Allah SWT boleh sumpah dengan apa sahaja, ya, demi waktu, demi matahari, demi bulan dan sebagainya. Kita tak boleh bersumpah dengan demi waktu duha, demi matahari, demi bulan dan sebagainya, kerana kita tidak ada kekuasaan untuk mengawalnya. Yang kita boleh sumpah hanyalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dan itu pun tidak bermaksud bahawa kita menguasai Allah SWT, wala'iyadu billah min zalik. Tetapi tanda kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tempoh hari telah pun sama kita belajar tentang hikmah ataupun rasional sebalik mengapa seseorang itu bersumpah. Ya, itu kita pelajari telah kita urai dalam beberapa siri pengajian kita sebelum daripada ini. Maka pada pagi ini disebut dengan Wadduha. Ya, kata Asy-Syaikh, pada waktu permulaan ketika matahari mula naik. Ya, ketika matahari mula naik, dalam keadaan tidak terlalu cerah, dalam keadaan tidak terlalu gelap, waktu sedang elok. Ya, Wadduha ini. Dan ketika itu juga lazimnya satu tempoh waktu yang manusia baru bangun daripada tidur, manusia segar dari segi fizikalnya, segar dari segi mindanya, dan manusia mula keluar nak mencari rezeki. Ia berbeza dengan waktu siang hari, tengah hari, dengan waktu petang. Ya. Dan Allah SWT bersumpah lagi, kata Asy-Syaikh, kenapa disebut Ad-Duha? Untuk mengingatkan pentingnya waktu ini, di mana segala-galanya diterangkan tentang cahaya yang mana merujuk kepada Al-Quran. Ya, kerana tuan-tuan kena maklum bahawa surah Ad-Duha ini ada sedikit sebanyak berkaitan dengan satu tempoh yang disebut sebagai fatratul wahyi, ataupun satu tempoh yang wahyu itu terhenti seketika. Ya, cooling off period. Maknanya wahyu ini turun selama dalam tempoh 23 tahun lamanya, tapi ada tempoh tertentu wahyu terhenti seketika. Dan ketika itulah ada celaan daripada kafir Quraisy bahawa, wahai Muhammad, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Wahai Muhammad, kamu telah ditinggalkan. Jadi
ini sedikit sebanyak mendatangkan kegusaran dan kegelisahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam tempoh 23 tahun tersebut ada tempoh wahyu yang terhenti seketika, dan ketika itulah dicela dan dihina, dalam bahasa kita sekarang ditroll, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap atas lapik nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap atas lapik wahyu. Ya, sebagaimana yang disebut dalam satu ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa, ila akhir ayat. Ya, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak bercakap melainkan ada wahyu, ada autoriti. Ya, dalam bahasa kita sekarang, maknanya percakapan itu ada lapiknya autoriti. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, di luar sana pelbagai perkara yang berlaku, dan kita nak mengabsahkan satu-satu perkataan itu, apakah yang menyokong dakwah kamu, apakah autoriti kamu. Kalau tak, akan jadi macam cakap kosong. Ya, cakap cara kedai kopi, cakap cara orang mayaji. Ya, tapi ini Nabi SAW cakap ada autoriti. Ya, ada hujah, ada dalil. Ya, yang mana kalau kita tengok sini adalah Nabi SAW wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Nabi SAW ini bercakap melainkan adanya wahyu, dan tidak sesekali atas lapik hawa nafsu. Kita manusia lain, kadang-kadang bila bertentangan dengan kepentingan kita bercakap atas lapik hawa nafsu. Ya, kadang-kadang kita tidak bertentangan dengan kepentingan kita boleh saja mengikut wahyu. Jadi manusia ini dia ada baik buruknya, dan tinggal lagi adalah bagaimana kita dapat lihat dalam tempoh inilah Nabi SAW menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi di troll oleh kafir Quraisy, bahawa Nabi SAW telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, surah ini diturunkan untuk menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-7, alam yajidika yatiman fa'awa, ataupun sehingga ayat yang ke-8, wajadaka dhalan fahada wajadaka 'ailan fa'aghna. Ini cerita tentang pribadi ataupun diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian surah sebelumnya kata Asyad menceritakan tentang sifat orang bakhil, iaitu surah Al-Lail itu, dan surah Al-Lail itu dimulakan dengan kegelapan wal-lail, ya, berbanding dengan surah Al-Duha menceritakan tentang pencerahan, ya, kerana salah satu asalnya adalah wahyu itu telah turun, dan disifatkan wahyu ini adalah cahaya. Ya, sebab itu bila disebut dalam surah Al-Duha ini dengan wad-duha, Al-Lail disebut dalam surah Al-Lail disebut dengan wal-laili yang bermaksud malam gelap, tapi dalam surah Al-Duha disebut dengan wad-duha yang memberikan manifestasi pencahayaan, kerana dalam tempoh ini wahyu telah turun, dan wahyu turun ini untuk mendatangkan pencerahan kepada manusia, tapi terhenti sekejap tempoh wahyu tersebut sebelum bersama balik. Sebab itu ini hikmah, kata ahli tafsir Al-Quran, tentang mengapa Allah SWT sebut wad-duha, berbeza dengan ayat sebelumnya wal-lail. Ya, sebab itu kalau kita tengok Allah SWT sebut dalam satu ayat daripada surah Ghafir, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Ya, Al-Lail dan Al-Duha ini satu pasangan, malam pasangan siang, ya, laki pasangan perempuan. Jadi disebut di sini kenapa dijadikan malam, kenapa dijadikan siang. Hikmahnya adalah salah satunya Allah SWT sebut, Allah SWT menjadikan malam itu litaskunu fihi,
untuk kamu berasa tenang dengannya. Ini tafsiran secara literal, secara bahasa, litaskunu fihi, ya, sakan, ya, sakinah, ya. Betul orang Arab bila bercakap, dia nak tanya kita, kita tanya where do you live, ya, di mana kamu tinggal. Tapi orang Arab dia akan tanya aina taskunu, di manakah, maksud sama, where do you live, kamu tinggal di mana, dalam bahasa Melayu. Aina taskun, kamu tinggal di mana, dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa Melayu sebut kamu tinggal di mana, dalam bahasa Inggeris sebut where do you live, dalam bahasa Arab sebut aina taskun. Apa maksud taskun? Ia bukan semata-mata tinggal. Taskun ini maknanya tempat yang kita, ya, secara literal ataupun secara maksud adalah tempat kita tinggal. Tapi taskun, kalau kita tengok perkataan itu bermaksud tempat kamu rasa tenang, ya. Tidak lain, tidak bukan rumah lah. Maknanya tempat tinggal kamu lah. Macam kalau kita pergi ke mana sahaja sekali, akhir sekali kita lebih suka balik ke rumah, ataupun kita akan balik ke rumah juga pada akhirnya. Contohnya sekarang ini cuti sekolah baru memulai 3 minggu, pergi sana, pergi sini, akhir sekali pergi mana-mana pun kita akan balik ke rumah. Pergi kerja, akhir sekali balik ke rumah. Pergi cuti, akhir sekali balik ke rumah, ya. Dan rumah ini ada sifatnya. Salah satu sifat yang perlu ada pada rumah adalah sakinah, ketenangan, ya. Dan di sini yang kita kena wujudkan suasana tersebut. Adakah rumah kita itu ada tempat tenang kepada kita atau sebaliknya, ataupun tempat yang sabut pada kita? Kalau rumah ini tempat yang sabut pada kita, kita kena ubah suasana, kena ubah mindset, kena ubah keadaan supaya rumah ini menjadi tempat tenang pada kita, dan ia memenuhi apa yang disebut sebagai aina taskun. Di mana kamu tinggal? Simple and straightforward, tapi maksudnya sangat besar. Sebab itu disebut dalam surah Al-Rum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni pasangan, berpasangan. Apa nama ni? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu, ya, apa nama ni, untuk kamu mendapatkan ketenangan pada pasangan kamu itu, dan pada pasangan kamu itu kamu memberikan ketenangan dan kamu diberikan ketenangan, ya. Dan ini kita kena tengok adakah ia wujud dalam rumah tangga kita, ya. Kalau tak wujud, mintalah macam mana nak wujudkan ketenangan tersebut, supaya kita tak berasa serabut dengan rumah tangga kita, dan ia memenuhi aspirasi macam mana Islam anjurkan kepada kita hidup berpasangan macam mana, ya, hidup dalam rumah tangga macam mana, ya. Sebagai contoh, anak-anak kongsi satu pengalaman pada minggu lepas, ya, bila kita pergi ke satu makam syariah, dalam satu kes yang sebenarnya ialah banyaklah kes macam ni, tapi kita sebut satu contoh lah. Bila Yang Arif tanya bila nikah, kes pengesahan cerai, ya, lafaznya sebanyak 7 kali, ya. Bila Yang Arif tanya berapa kali dikatakan berlaku lafaz cerai, kes pengesahan lafaz cerai, katanya 7 kali oleh si isteri. Yang Arif tanya berkahwin bila, si isteri jawab September 2022. Sekarang baru Disember 2022, ya, baru 3 bulan kahwin, ya. Dan akhir sekali ialah macam-macam lah sebab itu. Cuma nak sebut sini bahawa adakah ini manifestasi kepada pasangan itu kita memberikan ketenangan kepadanya atau kita diberikan ketenangan kepadanya. Dan ini sangat menunjukkan, ya, baru 3 bulan berkahwin, lafaz cerai dilafazkan sebanyak lebih kurang 7 kali, seolah-olah sebulan 2 kali disebutkan kalau kita nisbahkan, ya. Ini pun satu contoh. Ada banyak tuan-tuan dan perempuan pergi ke makam syariah, macam-macam cerita yang akan kita dengar, cuma tak dilaporkan saja. Yang dilaporkan tu orang yang ada nama saja, itu hanya part and parcel. Tapi rupanya kita pergi ke sana, ya,
banyaklah perkara yang perlu kita betulkan balik, perlu kita refresh semula tentang pelbagai perkara institusi kekeluargaan dan institusi rumah tangga. Tapi anda nak sebut sini bahawa tentang maksud yang sewajarnya untuk seseorang itu memenuhi yang disebut dalam Al-Quran secara asasnya, dan untuk kita memenuhi apa yang disebutkan dengan maksud ain atas kunun tadi, ya. Ini perlu kita lakukan. Ini balik bincang macam mana untuk kita jadikan rumah tangga ni ataupun rumah kita ni sebagai satu tempat yang seronok, ya. Kerana ada setengah orang nak balik ke rumah tu dia tak singgah, ya. Ke rumah terus dia sanggup singgah di mana-mana kedai sekejap, laptop sana sini dan sebagainya, ya. Kemudian bila ditanya katanya, yelah balik ke rumah pun ada dengan isteri juga, balik ke rumah pun siapa dengan anak-anak juga. Dia tak boleh absorb benda tu, dan dia tak anggap sebagai benda tu adalah ini kehidupan ataupun rencang dalam alam rumah tangga, ya. Dia mencari keterangan di luar. Ini perkara yang kita kena fikirkan. Sepatutnya ia berlaku di rumah, bukan di luar rumah, ya. Walaupun kita akui bahawa setiap orang dia kena ada me time-nya, betul, ya. Ada masa untuk dia bersendiri, betul. Tapi kalau perkara ini berlaku setiap hari dan dia mencari keterangan itu di luar dari rumah, something wrong somewhere, ya. Kena balik, kena review balik. Betulkah tujuan kita nikah ni, tujuan kita berpasangan ni, dan adakah ini aspirasi yang disebut dalam Al-Quran dan sebagainya, ya. Wujudkanlah suasana-suasana yang sewajarnya dalam tangga tersebut. Baik, kita tak perlu panjang di sini. Wadduha wal laili. Jadi nak sebut bahawa kehidupan ini berpasang-pasangan. Ini biasa. Tapi pasangan bukan lelaki dengan perempuan, ya. Bukan macam malam tadi satu laman sosial World Health Organization, WHO, dia orang promosikan pula tentang LGBTQ dan sebagainya. Ini perkara yang menyanggahi, ya, maksud berpasang-pasangan itu sendiri, ya. Kempen yang juga nak dibawa oleh dunia barat, ya, ketika mereka sekarang sedang melangsungkan dunia kan, sehingga mereka nak pakai apa, lilitan tangan kapten tu yang berwarna pelangi sebagai tanda solidariti kepada komuniti LGBTQ ini dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang semakin lama semakin kita bimbang mengangkat dalam masyarakat kita. Walaupun diakui di dunia barat sudah lama perkara ini di-legalize berbanding dengan dunia timur, ya. Agar kita imbau kembali, mereka di sana sudah pun menjadikan sebagai satu perkara yang tidak bersalahan dengan undang-undang di negara mereka, ya. Portugal, Belanda dan sebagainya, banyak lagi lah, ya. Tetapi ia kalau di timur ni masih satu doktrin ataupun satu perkara yang janggal, yang asing, yang alien, yang sudah tentu on top of that bertentangan dengan nilai keagamaan kita Islam itu, ya. Dalam maksud kita alamik maksud syariat, konsep syariat pun bertentangan, ya, dan sebagainya. Tapi kita akui bahawa bukannya Islam melarang untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, ya. Tetapi to the extent untuk sehingga berlaku pernikahan, perkahwinan, hubungan yang tidak sewajar, itu satu perkara yang dilarang, ya, dalam agama. Ini jawapan ini benda-benda yang kita kena sama-sama tengok juga, ya, supaya kita sama-sama fikir apakah jalan keluar kepada golongan sebegini. Bagaimana kita nak address mereka, bagaimana kita nak heal ataupun treat mereka, bagaimana kita nak mengembalikan mereka semula kepada fitrah yang asal. Kerana kullu mamludun yulad ala fitrah. Setiap yang lahir ini lahir atas fitrah. Fa abawahu yumajjisani aw yuhawidani aw yunassirani. Setiap kita ni asalnya lahir dalam keadaan fitrah. Lahir kita ni atas dalam keadaan fitrah.
fitrah ini suka pada baik dan kebaikan. Ya, maka mak ayah yang akan menjadikan anak-anak tersebut jadi ikut perangai Yahudi, ikut perangai Majusi, ikut perangai Nasrani. Jadi adalah benda-benda yang tak kena di tengah jalan tersebut akan jadi begini. Dan ini benda-benda yang kita kena perhalusi, supaya kita dapat mengembalikan mereka semula kepada fitrah, ya, yang baik dan kebaikan tersebut. Baik. Walaili idza saja. Jadi lawan kepada ataupun opposite kepada Tuhan ini adalah walaili idza saja. Kata Asy-Syaikh lagi kaitan surah dengan sebelumnya, surah An-Naim disudahi dengan janji positif dan baik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang yang bertakwa di akhirat. Dalam surah ini pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan atau menguatkan janji tersebut dengan firman-Nya dalam ayat yang ke-5. Maknanya adalah kaitan surah yang kita baca ini dengan surah Al-Lail yang kita baca sebelum pada ini. Pertamanya adalah surah Al-Lail disebut dengan janji positif dan baik daripada Allah SWT untuk orang takwa. Ujung sekali ada kebaikan, ya, ada perkara positif kepada mereka. Manakala dalam surah At-Tuha yang kita baca ini, Allah SWT menyebut secara khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarqum, ya, yang bermaksud dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya atau kelebihannya kepadamu sehingga kamu akan merasa berpuas hati. Itu kaitan pertama. Kaitan yang kedua adalah Allah SWT berfirman dalam surah sebelumnya ayat yang ke-17, wa sayujannabuhal atqa. Kemudian Allah SWT menjelaskan lagi tambahan nikmatnya kepada penghulu ataupun ketua kepada sekalian orang takwa, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita tengok, dan akan dijauhkan daripada neraka orang yang takwa. Orang yang takwa ini akan dijauhkan daripadanya neraka, ayat ke-17. Dan contoh untuk kita menjauhkan diri kita pada neraka, iaitu orang takwa yang akan dijauhkan daripada neraka. Contoh itu Allah SWT datangkan dengan batang tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Tuha. Ini banyak yang disebut sebagai berkaitan surah yang kita baca dengan ini dengan surah yang kita baca sebelum pada ini. Baik. Kemudian kita masuk pada berikutnya kandungan surah. Jadi mungkin kita baca sampai kandungan surah saja pada pagi ini, ya tuan-tuan. InsyaAllah dalam pertemuan nanti kita akan sambung sekali lagi kita baca surah Al-Tuhan ini, kemudian kita pergilah dari satu ayat ke satu ayat. Baik. Jadi tadi kita masuk tentang 6 surah. Kemudian kita masuk tentang kaitan surah dengan surah sebelumnya. Kemudian kita masuk pula kepada kandungan surah. Ya, maknanya apakah jis kepada surah Al-Tuhan ini? Kata Asy-Syaikh, surah Al-Tuhan ini mengandungi kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam beraktifkan kepada 4 perkara. Yang pertama, ia dimulakan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala bahawa dia tidak lupa dan dia tidak marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkannya. Kenapa? Kita sebut tadi bahawa dalam tempoh fatratul wahyi, dalam tempoh wahyu ini terputus seketika, maka ada tomahan daripada orang kafir Quraisy bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini menafikan perkara tersebut, khususnya pada ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ma itu ma nafiyah, wadda'aka, dan tidaklah kamu ingin meninggalkan kamu, wa ma qala, dan tidak benci dan marah kepada kamu. Jadi ini mana kalau kita baca lagi secara terperinci bahasa Arab, ayat ini sangat memberikan kesan yang once and for all. Jadi tertolaklah tomahan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Baik, itu yang pertama. Dan disebut tentang Wadduha tadi, apakah
rasional sebaliknya, kerana wahyu telah turun kemudian terhenti seketika sambung balik. Walail idza saja ini kerana nak menggambarkan pasangan kepada waktu siang waktu malam, dan malam ini manifestasi kepada bila wahyu itu terhenti seketika maka seakan-akan gelaplah kehidupan bermasyarakat. Ya, macam kalau kita kata kita celik mata ni, mata boleh tengok. Siap kita ni pakai cermin mata lagi. Daripada 2 mata jadi seolah-olah jadi 4 mata. Tapi macam mana kita tahu hak dengan batil itu? Melainkan diajar kepada kita oleh agama. Kerana kalau kita lapik hawa nafsu kita, kita akan nampak kita tak boleh membezakan antara yang hak dan yang batil, halal dengan haram, rasuah dengan tak rasuah. Kita tak boleh membezakan baik buruk dan sebagainya. Tapi kita diajar, maka kita diajar RM10 ni halal, RM10 ni haram. Siapa yang ajar? Al-Quran. Siapa yang ajar? Hadis. Dan nanti kata bahawa Al-Quran dan hadis ajar kepada kita apa yang halal itu, apakah garis paduannya, apa yang haram itu, apakah garis paduannya. Jadi dari situ barulah kita nampak ni RM10 ni tak boleh jadi halal, jadi haram. Sebab ini riba contoh. Yang ini RM10 ini boleh, ini halal, ini dividen daripada segi batu syariah, maka boleh makan. Dan dari situ kalau tak, kita akan nampak RM10 ini sama saja. Itu gunanya wahyu. Tibyan likulli syai', hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Ya, sebab itu kita ni asas kepada salah satu sumber hukum hakam ini adalah wahyu. Masadirul ahkam fi syariat al-Islamiyah. Sumber hukum hakam pada syarak itu kembali kepada wahyu. Islam mengiktiraf akal, tetapi akal ini bukannya kemuncak ataupun bukannya sumber hukum hakam pertama. Islam mengiktiraf bahawa manusia boleh menggunakan akal fikirannya untuk melakukan apa jua perkara, tetapi kena ingat bahawa nombor satunya, apakah sumber hukum hakam yang pertama, apakah sumber hukum hakam yang kedua. Dari situlah kita bergerak. Bukannya kita menjadikan sumber hukum hakamnya akal semata-mata. Dan ini yang digunakan oleh dunia barat. Sebab itu bagi mereka to love and to be loved adalah hak setiap manusia. Ya? Sehingga mereka menjadikan LGBTQ sebagai satu sifat dunia yang seseorang itu sewajarnya dia bebas untuk mencintai dan dicintai. Kita kata bebas mencintai dan dicintai, betul. Ya? Tetapi ada kayu ukurnya, ya? Ada yastiknya dan ada had dan limitasi. Sehingga English Prophet pun menyebut bahawa absolute freedom corrupt absolutely. Kebebasan yang mutlak itu akan mengakibatkan kemusnahan yang mutlak. Ya? Macam apabila diwawarkan tentang kebebasan bersuara, kita akui bahawa this is part and parcel of democratic country. Ini adalah sebahagian daripada negara notion ataupun intipati kepada sebuah negara demokrasi. But you cannot be fake. You cannot fitnah orang, contoh. Ya? Jadi ini yang dikatakan sebagai setiap perkara tu dalam undang-undang disebut in every general rule there will always be an exception. Pada setiap hukum umum tu akan sentiasa ada pengecualiannya. Ya? Bukan kita boleh pakai buku harta dan sebagainya. Setiap perkara yang umum itu ada pengecualiannya. Ya? Ada begitu juga dengan kalau kita bercakap tentang kebebasan, mesti ada hak dan limitasinya. Kritik boleh, tapi fitnah tak boleh. Ya? Kritik ini gitu boleh, tapi fitnah jangan. Fitnah ni bukan setakat salah isi undang-undang Malaysia. Ya? Dalam kanun sesaan pun salah, boleh jadi undang-undang jenayah. Boleh juga disama sivil. Dua. Yang ketiga, on top of that, salah dari sisi agama, fitnah. Sebab tu kita ni nak bebas cakap tafadhal, tapi yang fitnah nak fitnah untuk mendapatkan fakta yang betul. Dapatkan dulu fakta betul, lepas tu nak pulah macam mana pulah tak tahu. Tapi kalau fakta pun saja habis.
So kita kena latih diri kita untuk menjadi kritikal dan dalam keadaan sedemikian, ya, supaya kita tidak menuturkan perkataan-perkataan yang pada akhirnya akan memberikan kesan pada kita. Yes, you have every right of freedom of speech lah, but you do not have right freedom of the speech lah. Orang kata, ya, kamu ada kebebasan untuk bercakap, tapi kebebasan selepas daripada kamu cakap tu perlu ditapis balik. Kalau kamu cakap 5 peringatan, 4 peringatan betul, 1 peringatan fitnah, kena kamu. So ini asal. Sebab tu kita bercakap tentang apa hak. Apa hak? Dia ada hak dan limitasi. Ya? Dan orang Barat, mereka tak ada hak dan limitasi. Sebab itu bagi mereka, apa salahnya? Ini diukur dari segi akal, untuk mengasihi dan dikasihi, untuk mencintai dan dicintai. Ya? Kalau boleh kahwin dengan perempuan, mengapa tak boleh kahwin dengan lelaki? Mereka menggunakan akal sebenarnya. Sebab itu kita sebut tadi di awal, bahawa Islam mengerti akal, tapi mula sekali ada semua hukum hakam lain yang perlu kita berikan penilaian. Ya? Baik. Selanjutnya, yang kedua, kita ada 4 objektif di sini. Kata Syekh, sebaliknya kedudukan Nabi SAW ada tinggi di sisi Allah SWT. Ini poin yang pertama lah, ya, tentang Allah SWT tidak meninggalkan Nabi SAW, tidak menjauhkan daripada Nabi SAW, tidak meninggalkan Nabi SAW. Bahkan Allah SWT menjadikan kedudukan Nabi SAW ini tinggi. Mana letak tinggi itu? Contohnya adalah dalam azan disebut sekali dengan nama Allah SWT. Ya, dalam tasyahud awal, dalam tasyahud akhir disebut sekali. Dikerukan Nabi SAW sebenarnya tinggi di sisi Allah SWT. Dan ini sekaligus menolak tanggapan kafir Quraisy bahawa Allah SWT ini marah, Allah SWT benci Nabi SAW. Perincian itu nanti kita akan tengok dari satu ayat ke satu ayat nanti. Yang kedua, Nabi SAW diberi berita gembira oleh Allah SWT dengan kurniaan yang banyak di hari akhirat. Antaranya adalah pada kurniaan syafaat. Ya? Kita nak masuk syurga Allah SWT ni bukan semata-mata kerana hasil usaha kita, tapi kerana keredaan Allah SWT, kerana syafaat Rasul SAW. Ya, sebab itu Syekh Al-Ghazali menyebut, kalaulah kita hanya bergantung kepada amal ibadat kita, seolah-olah kita ni berdagang, berniaga dengan Allah SWT. Dan kalau kita hitung balik, banyak mana amal ibadat yang kita lakukan, ya, agak-agak padat atau tidak untuk kita dapatkan syurga Allah SWT. Ya, sebab itu kita diperdengar dengan banyak kisah orang-orang yang bertaubat pada penghujung usianya, walaupun kehidupannya penuh dengan berbagai perkara yang sangat dahsyat, tapi pada penghujungnya dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Mengapakah dia boleh masuk syurga Allah SWT? Sebab kalau kita nak hitung dari nisbah umur itu tak ada, mana dah hak kepada banyak baik, tapi sebab baik itu hujung-hujung tu, ya, dia taubat kepada Allah SWT. Jadi ini disebut sebagai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk syurga ni kena dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu kalau kita tengok dalam pelbagai kisah yang disebutkan kepada kita, ya, yang diajak oleh agama tentang kisah pelacur yang berikan contoh ni, yang lain, ya, minum kepada anjing, maka dia boleh masuk syurga. Ini pun kalau kira dahsyat sangat ni. Itulah, tapi itu yang diterima oleh Allah SWT, dan dia memenuhi prasyarat untuk masuk syurga Allah SWT. Ini nak menggambarkan bahawa, ya, tentang bagaimana masuk syurga seseorang itu bukannya atas amal ibadat semata-mata, tetapi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini penting, ya, supaya kita dapat tengok. Ini kita akan perincikan kemudian juga pada ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hujung itu lebih penting daripada permulaan. Ini juga kita akan perincikan
nantilah. Ya, kerana hujung ni penting berbanding permulaan. Macam kalau kita tengok buat lumba lagi 100 meter ke 4 kali 100 meter ke 4 kali 400 meter ke. Yang penting adalah siapa yang kali pertama ataupun memula sekali melintasi garisan penamat. Ya, bukan yang memula berlepas tu. Ya, mungkin memula berlepas tu perlahan, tapi lama kelamaan sebab dia konsisten dengan tempo lariannya, akhir sekali dia menang. Yang memula lari laju ni, dia dah termengang-mengang di pertengahan jalan, akhir sekali dia pun mundur, last sekali dia berkalah. Ya, itu pun digambarkan dengan kita dalam kehidupan kita pun sama juga. Ya, tak penting bagaimana kita bermula, walaupun kita disebut permulaan itu sangat penting untuk pengakhiran, betul, tapi kalau kita bermula dengan tidak baik, it's okay. Marilah kita berdamai dengan takdir. Janganlah kita kecewa, janganlah kita berputus asa. Kita baiki balik di pertengahan perjalanan kita. Tak apa, tak ada masalah. Walaupun seorang ahli falsafah barat, seorang ahli barat menyebut, pemikir barat menyebut, Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People, dia menyebut begin with the end of life. Bermula dengan bagaimana kamu berakhir. Maknanya penting permulaan itu. Ya, betul, kita setuju. Tapi maknanya adalah kalaulah permulaan kita pun tak pernah betul, it's okay. It's okay not to be okay. Ya, kita betulkan di pertengahan jalan, dan yang paling penting akhirat kita itu macam mana. Itu yang paling penting. Ya, yang lepas-lepas itu kita berdamai dengan takdir, dan kita ambillah sebagai pengalaman, dan kita ambillah sebagai pelajaran. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sebab itu kita didatangkan dengan kisah pelacur dia masuk syurga beri minum pada anjing. Ya, kita didatangkan dengan kisah ahli maksiat dia masuk syurga Allah SWT kerana dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Dia ahli maksiat. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Salim Sa'ad. Ya, dalam hadis ini panjang matanya, antaranya Nabi SAW sebut ada di kalangan kita ni nampak macam ahli neraka, fima yabdun nas, pada penzahiran mata manusia, pada penglihatan mata manusia, seolah dia ni neraka lah, dia tak ada benda lain, tapi dia boleh masuk syurga Allah SWT jika dia bertaubat. Ya. Dan ada di kalangan manusia, innal abda la ya'mal amala ahlal jannah wa innahu min ahli nar. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi penghujungnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yadzbillah bisalik. Sebab itu disebut dalam hadis ini yang hujung sekali, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dikira pada penghujungnya, pada pengakhiran. Yang penting, persoalannya adalah kita tak tahu bila pengakhiran kita. Ya, sebab itu kita hidup ni seseorang amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal untuk hari akhirat seseorang kita nak mati esok hari. Betul? Ya, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramal untuk dunia kamu seseorang kamu nak hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika minan, untuk hari akhirat kamu seseorang kamu akan mati esok hari. Betul tu? Sebab kita tak tahu siapa di kalangan kita ni akan mati. Tapi poinnya adalah beramal untuk hari akhirat seseorang kita ni akan mati esok hari. Begitu cara, kaedah dia ajar dalam agama. Baik, selanjutnya kemudian sebab itu kalau kita baca ya dalam kisah Fir'aun zaman Nabi Musa AS, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Yunus ayat yang ke-90, 91, 92, cerita panjang tentang penghujung Fir'aun macam mana. Bila kalah hujah, kalah debat, kalah otoriti dengan Nabi Musa AS, apa yang dia lakukan? Bunuh, nak bunuh. Ya? Jadi berlakulah peristiwa mengejar Nabi Musa AS dan pengikutnya sampai ke Laut Merah. Ya, takdir Allah SWT, dibelah Laut Merah tersebut. Nabi Musa AS
mengetuk tongkat lalu terbelah laut merah tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dari segi qada dan qada, dari segi takdir Allah Subhanahu wa taala. Laut merah itu tidak terbelah itu saja, mesti ada usaha itu pada ketuk tongkat. Macam kita nak sembuh, kita tak boleh berharap itu saja, mesti ada usaha. Pergi pada doktor, pergi makan ubat, pergi begitu, pergi begini. Ya, tapi keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Cuma nak cerita bahawa Fir'aun ini ketika berada di tengah-tengah laut, Nabi Musa AS dan pengikutnya telah melepasi laut tersebut. Fir'aun tengah berada di tengah laut, Allah SWT perintahkan laut itu untuk kamu balik, untuk jatuh balik. Dia dalam kelemasan. Dan dia dalam kelemasan ini sempat sebut la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Maknanya dia sempat taubat, tetapi taubat itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud anak-anak sebut sini bahawa jangan kita menanggung-nanggungkan taubat. Ikutlah Nabi SAW istighfar sehari, taubat sehari. Jangan kita menunggu waktu-waktu, ya, ujung-ujung nanti bertanggung-tanggung. Bimbang kita taubat tidak diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Fir'aun ini jahat. Nak kata jahat tak jahat, dia mengaku sebagai Tuhan, tapi dia taubat. Dia sebut la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Kita baca dalam surah Yunus, itu kata-kata Fir'aun. Ya, tapi Allah SWT tak terima taubat. Kita takut, kita begitu. Ya, sebab itu disebut dalam surah Yunus itu al-an, ya, nak harakat dari hukum hazard tajwidnya. Tuhan nak sekarang kan baru nak taubat. Kita bimbang. Kok kita ni bertanggung-tanggung, bernanti-nanti, kemudian tunggu-tunggu. Akhir sekali bila tahu kita ni tak ada jalan keluar, nak mati kita ni, ya, masuk hospital pun doktor tak boleh nak buat apa dah, ya, anak pun sebalik AOR, at own risk, ya, tak boleh nak buat apa dah. Masa tu baru kita nak taubat, kita wing dan sebagainya, takut-takut, tak tim, takut-takut. Ketika kita insya-Allah afiat, ketika kita ni lapang dan sebagainya, istighfar, taubat setiap kuliah, ya, baik. Kemudian yang ketiga, sebelum yang terakhir, surah ini menyenaraikan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW sejak kecil. Khususnya kalau tuan-puan boleh tengok pada ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah kami telah mendapati kamu ini sebagai seorang anak yatim, kemudian kamu telah diberikan perlindungan itu perlindungan macam-macam, perlindungan politik, perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, ya, daripada apa namanya Abu Muttalib, tok baginda, daripada Abu Thalib, pak saudara baginda, daripada Khadijah, isteri baginda. Kita akan tengok lagi, ya. Itu yang ketiga. Dan yang akhir sekali, surah ini diakhiri dengan 3 pesanan utama kepada Nabi SAW, iaitu pada 3 ayat terakhir. Ya, yang pertama ayat yang ke-9, fa'ammal yatima falan taqhar, dan maksudnya adalah ada anak yatim janganlah kamu melakukan kesaliman. Apakah bentuk kesaliman kepada anak yatim, kita akan tengok juga kemudian nanti, ya, terutama biasanya melibatkan memakan harta anak yatim lah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ammas sa'ila fala tanhar, dan janganlah kamu menghendik orang-orang yang meminta daripada kamu, tapi katalah dengan perkataan-perkataan yang baik, ya. Kalau kamu nak menolak, tolaklah dengan kata-kata yang baik supaya dia berasa lapang dengan kamu, ya. Ini penting, ya. Sama-sama juga kita akan tengok kemudian nanti, wa amassa ila fala tanhar, bukannya kita mengendik, kita mengenci, kita memaki dan sebagainya. Dan akhir sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau menyatakan dengan kesyukuran. Maknanya nikmat Allah SWT ni kita kena reply, kita kena balas dengan kesyukuran. Contohnya kalau diberikan nikmat dari segi harta benda, kena reply lah, kena balas lah. Caranya lah,
kita sama ada dengan menyebut perkataan ataupun dengan tindakan. Kisah sedekah boleh cukup ni salah hal kita zakat. Itu cara fahadis, ya, kamu mengungkapkannya ataupun mengkhabarkannya ataupun memberitakannya ataupun menunaikan hak dan tanggungjawab daripadanya. Itu juga kita akan perhatikan kemudian nanti, insyaAllah. Di tuan-tuan dan dalam majlis zakat itu pada pagi ini, insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan sambung sekali lagi baca ayat pertama sehingga ayat ke-11 ini. Kemudian kita akan masuk terus kepada perinciannya dari satu ayat ke satu ayat in the type of kandungan surah yang dikongsikan secara umum seperti tadi, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Kita ambil apa yang baik itu sebagai pelajaran, kita ambil yang buruk itu sebagai sempadan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.